الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan di bulan Ramadan yang mulia lagi diberkati ini untuk kita sama-sama melaksanakan amalan solat Jumaat dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Antara amalan-amalan yang afdal untuk kita amalkan dalam bulan Ramadan ini, khasnya pada 10 hari yang akhir daripada bulan Ramadan ini, sebagaimana daripada petunjuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu dititik beratkan, adalah amalan beriktikaf. Jadi amalan iktikaf ini adalah suatu amalan yang dilakukan dengan cara kita berada di dalam masjid dengan niat yang khas untuk beriktikaf, ya. Bukan saja kita datang ke masjid untuk menunaikan ibadah semata-mata, ya. Tapi untuk beriktikaf tu maksudnya kita menghabiskan masa kita di dalam masjid, ya, memenuhkan masa kita dengan amalan-amalan ibadat. Jadi iktikaf terbahagi kepada beberapa jenis, ya. Ada iktikaf yang wajib, ada iktikaf yang sunat, dan ada iktikaf yang nafilah. Yang dimasukkan dengan iktikaf yang wajib adalah iktikaf kerana nazar. Ini apabila seseorang itu bernazar, ya, seumpamanya apabila seseorang itu telah berkata, jika urusan saya ni dapat diselesaikan, nescaya saya akan beriktikaf sekian hari, ya. Jadi apabila seseorang itu telah
bernazar untuk beriktikaf, maka iktikaf itu menjadi wajib. Ya. Ini mungkin apabila seseorang itu dia ada satu hajat ataupun pekerjaan yang tertentu, ya, jikalau dia dapat selesaikan, sempurnakan pekerjaannya itu, ya, maksud cita-cita dia itu berjaya, maka dia bernazar untuk beriktikaf di masjid. Maka nazar yang sedemikian adalah dikira sebagai iktikaf yang wajib, ya. Bila dia bernazar untuk beriktikaf, maka iktikafnya menjadi wajib dilaksanakan, ya. Maka iktikaf itu telah menjadi wajib ke atas seseorang yang telah bernazar, dan dia mesti menyempurnakan sebanyak bilangan hari yang telah diniatkannya itu. Kalau dia niat dia nak beriktikaf sehari, ya, kalau urusan saya ni selesai, saya nak iktikaf sehari di masjid Batu 10 Ceras, katakan. Maka wajib datang ke masjid Batu 10 Ceras, dia tak boleh pergi masjid lain pula, ya, sebab dia dah nazar macam tu. Jadi itu adalah jenis iktikaf yang wajib. Apabila seseorang itu bernazar untuk beriktikaf, maka iktikaf itu wajib dilaksanakan, ya. Sebanyak mana bilangan hari yang telah diniatkan, dinazarkan, ya, maka perlu disempurnakan. Kemudian ada iktikaf yang sunat. Iktikaf sunat ni ialah iktikaf yang dilakukan pada 10 hari akhir daripada bulan Ramadan, ya. Macam hari ni kita dah masuk hari yang ke-20 Ramadan, ya. Daripada hari ini sehinggalah ke hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, inilah hari-hari yang disunatkan untuk kita beriktikaf, ya. Maknanya ganjaran pahala untuk seseorang yang beriktikaf itu, ya, akan dihitungkan dengan pahala sunat, ya. Jadi iktikaf sunat ialah iktikaf yang dilakukan pada 10 hari akhir Ramadan. Ini kerana apa? Kerana menjadi kebiasaan sunnah baginda Rasulullah SAW beriktikaf pada hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan, ya. Kemudian ada iktikaf yang nafil, ya. Iktikaf yang nafil ni yang tidak muakkad, yang tidak dituntut dengan begitu berat, ya. Jadi iktikaf yang nafil ni bagaimana? Iaitu iktikaf yang tidak mempunyai sebarang masa yang khusus. Bila-bila masa pun boleh kita beriktikaf tanpa ada kadar bilangan hari atau masa, ya. Seseorang tu boleh beriktikaf mengikut bilangan hari yang dia ingini. Kalau dia nak beriktikaf sehari boleh, nak beriktikaf 2 hari boleh, ya. Kalau nak beriktikaf 10 hari boleh, nak beriktikaf sebulan boleh, 40 hari pun boleh, ya. Nak beriktikaf sepanjang-panjang tahun pun boleh, ya. Jadi walaupun seketika, ya, antara 2 waktu solat pun dia boleh beriktikaf. Ini seumpama kalau seorang tu datang untuk solat maghrib, kemudian dia beriktikaf sehinggalah ke waktu solat isyak, itu pun boleh. Jadi ini adalah jenis-jenis contoh-contoh iktikaf yang nafil, ya, yang tidak muakkad. Jadi kalau ada orang yang nak beriktikaf, dia niat dia nak beriktikaf seumur hidup dia nak iktikaf dalam masjid, boleh. Ini pun diharuskan oleh para ulama, ya. Sehingga kalau ada orang yang berniat dia nak habiskan seumur hidup dia, saki-baki hidup dia, ya, mungkin umur dia dah 60 tahun atau 70 tahun, ya. Dia nak habiskan masa dia beriktikaf, kerana ganjaran iktikaf ni sangat besar, ya. Barang siapa yang beriktikaf 1 hari di dalam masjid, ya,
Biasanya iktikaf di masjid lah, mana ada orang iktikaf kat rumah, ya, kat rumah tidur, ya. Iktikaf ni kena cari masjid, sebaiknya masjid jami', masjid yang didirikan solat Jumaat, ya. Jadi kalau dia niat nak beriktikaf sepanjang hidup, baki hidup dia pun boleh, ya. Itu adalah iktikaf yang nafil. Cuma tempoh yang paling kurang untuk seseorang itu beriktikaf di dalam masjid ini ada perbezaan pendapat di kalangan para imam, ya. Tempoh yang paling kurang untuk seseorang itu beriktikaf ini ada perselisihan pendapat. Tapi kalau sepanjang mana dia nak beriktikaf itu tidak ada had. Seumur hidup pun boleh nak iktikaf, ya. Paling kurang kalau menurut Imam Abu Hanifah adalah tidak harus beriktikaf kurang daripada 1 hari. Ini kalau nak beriktikaf, kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya, kena 1 hari lah. Mana penuh 1 hari itu, siang dan malam. Tapi menurut Imam Muhammad rahmatullahi alaihi berkata bahawa kalau beriktikaf untuk masa yang sekejap pun adalah harus, ya. Walaupun sejam ke, ya, walaupun setengah hari ke, itu pun dibolehkan, ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i pun sama, ya. Kalau seorang tu nak beriktikaf untuk masa yang sekejap juga adalah harus. Dan fatwa mazhab adalah berdasarkan pendapat ini, ya. Oleh itu wajar bagi setiap orang ni yang berkesempatan, yang berkemampuan, ya, yang telah diberikan keupayaan untuk hadir ke masjid, ya. Sebaik-baiknya apabila dia datang ke masjid, masuk ke masjid itu terus berniat iktikaf. Ya, macam kita datang ke masjid untuk solat Jumaat hari ni kan. Mana kita datang masjid tu, masuk ke masjid dengan langkah kaki kanan, kita baca doa, selawat, ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kita doa, ya, masuk ke masjid, terus kita niat beriktikaf di dalam masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, ya. Aku berniat iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Iktikaf tu jadi iktikaf yang nafil, ya. Tapi kalau kita niat nak buat iktikaf yang sunat, mana kita kena niat mulai daripada malam ni sampailah malam akhir Ramadan, kita niat nak beriktikaf 10 hari. Ini adalah iktikaf yang sunat, ya. 10 hari akhir Ramadan, ya. Inilah peluang kita. Nanti bulan Syawal dia tak boleh puasa sunat, dia tak boleh iktikaf sunat dah, ya. Puasa 6 boleh, ya, lepas bulan dah masuk Syawal nanti. Dia amalan iktikaf sunat tu dah tak ada. Iktikaf nawafil boleh, ya. Sepanjang mana kita nak beriktikaf boleh. Tapi peluang untuk kita menuruti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda begitu menitik beratkan amalan tersebut, sehingga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikat kain orang ketat-ketat untuk mengelakkan dirinya itu ada hubungan dengan isteri-isteri baginda. Maka untuk mengendurkan syahwat, ya, supaya tidak ada lagi keinginan-keinginan duniawi, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan sepenuh tumpuan dalam masa 10 hari yang terakhir daripada Ramadan itu untuk baginda mempertingkatkan amalan ibadah, ya, sibukkan diri dengan amalan solat dan ibadat-ibadat lain, ya, membaca Al-Quran, berzikrullah, ya. Jadi wajar untuk kita apabila hadir ke masjid, ya, tak kiralah untuk solat Jumaat ke ataupun untuk solat yang berjemaah, ya, ataupun bila masa kita ada kelapangan
kita hadir ke masjid untuk beriktikaf. Ya. Kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ni, kerana dalam bulan Ramadan ni setiap amalan akan dilipat gandakan. Ya. Amalan iktikaf ni kalau kita lakukan, maka kita akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Ini kalau seseorang tu dia berniat iktikaf di dalam masjid, mana segala amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di dalam masjid itu dia akan mendapat pahalanya juga. Ya. Jadi iktikaf ni adalah satu amalan yang membawa banyak pahala, sehingga sentiasa diambil berat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitu besarnya fadilat yang terkandung di dalam amalan i'tikaf ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri begitu mengambil berat dengan amalan i'tikaf ni. Ya. Khas daripada akhir-akhir hayat baginda, ya, tahun-tahun akhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriktikaf itu adalah seumpama seseorang yang pergi meminta, ya, memohon sesuatu di pintu rumah seseorang. Ini apabila kita beriktikaf tu, kita di rumah Allah lah. Ini kita sentiasa memohon, meminta-minta, ya, berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana doa adalah otak bagi ibadat. Ad-du'a mukhul ibadah. Kalau kita buat ibadat, zikir tanpa kita ada doa, maknanya belum sempurna amalan ibadah kita. Ya. Solat, baca Quran tapi tak nak doa. Ya. Jadi kita tidak akan dapat ganjaran kebaikan yang sempurna. Jadi perlu kita jadikan bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan amalan, khasnya doa. Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan supaya memperbanyakkan 4 amalan ini, 2 jenis zikir dan 2 jenis doa. Ya, sepanjang bulan Ramadan ini dah berapa banyak kita berzikir dengan kalimah-kalimah ni. Yang pertama adalah La ilaha illallah. Perlu kita banyak mewiridkan, ya, zikir kalimah la ilaha illallah ni, tak kira lah dengan lisan ataupun dengan hati. Ya. Yang penting kita hadirkan pengertian maknanya. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ya. La maqsuda illallah. Tidak ada yang kita maksudkan, tidak ada Tuhan yang dimaksudkan. Tidak ada yang menjadi maksud melainkan Allah. Tidak ada yang menguasai, yang berkuasa, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi kemuliaan, yang memberi kehinaan, yang memberi kesihatan, yang menyembuhkan penyakit, melainkan Allah. Jadi apabila kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah berulang-ulang kali, dengan menghadirkan pemahaman makna yang terkandung di sebalik kalimah ini, maka inilah yang akan menghasilkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengenalan kita kepada keesaan zatnya, kekuasaan zatnya akan semakin bertambah. Ya. Walaupun kalimahnya pendek, ya, hanya dengan 12 huruf, tetapi apabila kita mengulang-ulangnya, ya, ianya akan memberikan kesan yang besar untuk seluruh kehidupan kita. Kebesaran kalimah la ilaha illallah ini begitu banyak dinyatakan di dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apabila seseorang yang akhir kalamnya dapat mengucap la ilaha illallah, maka wajib syurga baginya. Begitu besarnya nilai kalimah la ilaha illallah, fadilatnya.
Maka baginda Nabi SAW menekankan supaya kita memperbanyakkan berzikir dengan kalimah la ilaha illallah ini, khasnya di bulan Ramadan yang mulia ini, ya. Kerana bagi seseorang yang nak menuju kepada Allah, menuju kepada rahmat Allah, ya, dan dalam menempuh perjalanan suluk ila Allah, sair ila Allah, ya, maka kalimah tauhid ini akan memberikan banyak faedah, ya, kepada orang yang menyebutnya. Jadi bagi peringkat permulaan untuk seseorang menuju kepada Allah, perlu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, mengesakan zat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan yakin yang sempurna, ya. Kerana itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita mengulang-ulang, memperbanyakkan zikir la ilaha illallah. Dan di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memperbanyakkan zikir astaghfirullah, memohon keampunan kepada Allah, ya. Kerana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun seorang yang maksum, yang Allah Ta'ala telah ampunkan segala kesalahan-kesalahan baginda yang terdahulu maupun yang akan datang, namun baginda Nabi SAW tetap juga melazimkan amalan istighfar, ya, 80 kali, 100 kali setiap hari. Bayangkan apa tujuan baginda Nabi SAW beristighfar, sedangkan baginda sudah diampunkan segala kesalahan-kesalahannya. Jadi istighfar bagi Nabi SAW itu adalah sebagai perpindahan daripada makam yang sebelumnya menuju kepada makam yang baru, ya. Jadi perjalanan bagi golongan orang-orang yang muntahi, yang mencapai penghujungan dalam perjalanan mereka menuju kepada Allah, zikir mereka adalah astaghfirullah. Jadi meskipun seseorang itu telah melakukan amal-amal yang banyak, ya, tetap dia perlu beristighfar, ya, kerana menganggap bahawa masih kurang amalan yang dilakukan, kerana mungkin ada kekurangan, kesilapan ataupun kesalahan dalam amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan, ya. Maka kita dianjurkan supaya memperbanyakkan istighfar, khasnya bagi mengenang dosa-dosa yang telah lalu, yang telah kita lakukan, ya. Sama ada dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa yang besar. Maka di bulan Ramadan inilah kita perlu meraih peluang untuk memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini berlalu dengan dosa-dosa kita juga diampunkan. Sangat merugi bagi seseorang yang mana berlalu bulan Ramadan baginya, namun dia tidak mendapat sebarang faedah daripada bulan Ramadan tersebut, dan tidak berusaha mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Allahumma innaka afuwun, ya. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai, menyukai pengampunan. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya. Meskipun hamba-hambanya itu melakukan kesilapan, kesalahan, kejahatan, kemaksiatan, dosa berulang-ulang kali, lepas taubat buat lagi, lepas taubat buat lagi, hari ni buat, esok pun buat lagi,
Ya, dah tahu buat, bulan depan buat lagi. Ya, jadi begitulah tabiat kita sebagai manusia ni yang banyak melakukan keingkaran, dosa, maksiat, ya, kesalahan. Maka kerana itu perlu kita memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau Nabi itu dia istighfar tu bukan sebab dosa. Kita ni kena istighfar sebab banyak dosa. Nabi dia istighfar tu sebab nak meningkat kepada makam yang lebih tinggi, meninggalkan makam yang sebelumnya, ya, menuju kepada martabat ketinggian makam yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ya. Jadi bagi kita ni sebagai umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada apa-apa kelebihan, nak kata Nabi pun bukan, nak kata wali pun bukan, ya. Maka kita ni sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah, yang banyak dosa, dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan begitu banyak fadilat, meskipun dengan amalan yang sedikit untuk tempoh masa yang singkat, namun Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan ganjaran pahala yang tak terhitung banyaknya. Begitu kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dinyatakan pada pagi tadi, ya, dalam kuliah subuh tadi, ya, tentang kelebihan malam al-qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkanlah kalau tuan-tuan dapat beribadat pada satu malam al-qadar. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Yakni amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, satu malam saja. Dia bukan ada 2 malam. Ya, bukan ada 3 malam. Dalam setahun ada satu malam. Mana daripada 360 hari itu, 365 hari sepanjang tahun tu, hanya ada satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih sebagai malam Al-Qadar. Dan malam tersebut Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan, telah sembunyikan di dalam satu bulan yang diberkati, yang dirahmati, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, ya, yang mana kita sedang berada di dalamnya. Dan kita sedang berada pada saat-saat hari-hari yang makin hampir dengan malam Al-Qadar tersebut. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdaan-sabdaan hadis baginda, supaya kita mencari malam Al-Qadar itu pada 10 malam yang akhir. Hari ini dah hari yang ke-20. Maknanya malam ini adalah malam yang pertama untuk kita usaha sungguh-sungguh, ya, bagi mendapatkan fadilat malam Al-Qadar. Ya. Jadi sebaik-baiknya kita nak menghabiskan masa ibadat kita tu, sebaik-baiknya kita dalam keadaan beriktikaf, ya, iktikaf di masjid. Ya. Kalau di rumah kita tidur, kita buat ibadat, itu tak kira iktikaf, ya. Iktikaf ni adalah kita berdiam, berada di dalam masjid dengan niat untuk iktikaf, ya, beserta dengan niat iktikaf. Jadi apabila seseorang itu beriktikaf, seumpama dia minta, memohon, meminta-minta pengurniaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di depan pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana selagi permintaan itu tidak dipenuhi, selagi itulah dia tidak akan berganjak. Jadi dia mengharapkan keampunan, keredaan Tuhan, mengharapkan limpahan kurnianya. Dan memang inilah keadaannya apabila orang yang mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keimanan kepada setiap firman dan sabdaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang yang benar-benar yakin akan kehidupan akhirat, ya, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlulah kita
mengambil peluang keemasan yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan di hadapan kita pada masa ini, ya. Kerana kita tidak tahu bilakah saat yang mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kesempatan yang masih Allah beri kita kekuatan, keupayaan, kederan untuk kita melaksanakan amalan ketaatan ini, kita pergunakanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Berbanding dengan umat-umat terdahulu yang Allah Ta'ala berikan usia yang panjang, ya, beratus tahun, beribu tahun, mereka dapat menghabiskan masa mereka beribadah lebih banyak daripada kita. Beratus-ratus tahun dalam keadaan ibadah, qiyam, rukuk dan sujud, ya. Sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan usia yang singkat, 60 tahun, 70 tahun. Jadi tidak perlu kita ragukan dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengimbangi amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyediakan ganjaran pahala yang besar meskipun dengan usaha yang hanya sedikit, ya. Kalau nak bandingkan kita ni umat terdahulu, kita tak boleh buat amal sedikit-sedikit ni. Dia kena buat amal sungguh-sungguh, ya. Beratus-ratus tahun, ya. Namun kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun dengan kadar amalan yang sedikit, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran pahala yang begitu besar. Itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah kalau kita hanya beramal satu malam saja, ya. Bulan Ramadan tu ada 30 malam, kan. Salah satu daripada malam tu Allah Ta'ala sediakan sebagai malam Lailatul Qadar. Dan kita berusaha mendapatkan malam tersebut dengan kita mencarinya pada 10 malam yang akhir, ya. Kita beriktikaf di masjid, ya. Solat berjemaah daripada solat maghrib, solat isyak, solat tarawih sehinggalah ke subuh, ya. Maka tidak mustahil untuk Allah Ta'ala temukan kita dengan malam Al-Qadar tersebut. Sebab kita tiap-tiap hari kita bersedia, ya, bersedia untuk menerima limpahan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ganjaran pahala untuk seseorang beriktikaf sangat besar. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menekankan, ya, dengan amalan i'tikaf ini di masjid, ya. Bagi orang lelaki, tempat yang paling afdal untuk beriktikaf ialah Masjid Al-Haram, yakni Masjid Mekah, Baitullah, ya. Di Mekah Mukarramah itulah tempat yang paling afdal bagi orang lelaki kalau dia nak beriktikaf. Itulah tempat yang seafdal-afdalnya. Kalau kita berpeluang untuk mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan, ya, kita berpeluang untuk berada di Baitullah, ya, maka itulah kesempatan yang sangat mulia lagi diberkati yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, dapat beriktikaf di Makkah Mukarramah. Kemudian kalau tak dapat beriktikaf di Makkah Mukarramah, tempat yang afdal adalah di Masjid Nabawi, yakni Masjid Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian seterusnya menurut turutan keutamaan adalah Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, ya. Selepas itu masjid-masjid jami' di bandar-bandar dan kemudian masjid-masjid di kampung-kampung, ya. Termasuklah masjid-masjid di Qaryah Batu 10 ni, ya. Ini juga adalah merupakan tempat yang afdal untuk kita lakukan amalan i'tikaf. Jadi i'tikaf sampai subuh, ya. Kalau boleh kita daripada sembahyang maghrib tu kita bawa siap-siap keperluan untuk kita beriktikaf, ya.
ataupun selepas solat tarawih ke, kita balik rumah habis keperluan-keperluan kita iktikaf di masjid, ya. Untuk sahur jangan takut, jangan risau, ya. Bagi masjid Karya Batu 10 ni dah ada disediakan, ya, untuk orang-orang yang beriktikaf, sahur disediakan, ya, moral sahur disediakan. Jangan risau, tidak ada masalah, ya. Maknanya selepas sahur tu boleh buat persediaan untuk solat subuh berjemaah. Yang penting kita dapat habiskan masa kita tu untuk melakukan amalan i'tikaf. Beriktikaf satu hari. Yang menurut hadis daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'takifi huwa ya'takifu dhunuba wa yajri lahu min al-hasanati ka'amil al-hasanati kulliha. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang beriktikaf, bahawa dia terpelihara daripada dosa-dosa dan dia akan diberikan ganjaran amal-amal kebaikan sama seperti orang yang melakukan semua amalan kebaikan itu. Ini apabila seseorang tu beriktikaf, ya, Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada perbuatan-perbuatan dosa. Sebab apa? Dia hanya berada di dalam masjid, ya, jauh daripada melihat keaiban orang lain, ya, mengumpat ataupun melakukan perkara-perkara maksiat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala sama seperti amalan orang-orang yang melakukan semua amalan kebaikan, ya. Ini ganjaran pahala segala jenis amalan kebaikan. Apabila seorang itu beriktikaf, mungkin dia tidak akan dapat menghadiri solat jenazah kalau ada jenazah apa, ya. Mungkin dia tak dapat nak pergi bersedekah ke ataupun ziarahi orang sakit ke, ya. Amalan-amalan kebaikan banyak. Bukan kata semua amalan kebaikan dalam masjid, dia ada amalan-amalan kebaikan di luar masjid pun, ya. Tapi disebabkan amalan iktikaf tadi, dia tertahan nak buat amalan-amalan kebaikan yang di luar masjid, contoh. Namun Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran pahala, semua dia akan dapat, ya. Jadi dia akan diberikan ganjaran amal-amal kebaikan sama seperti orang yang melakukan semua amalan kebaikan itu. Jadi begitu pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan ganjaran pahala yang besar walaupun dia tidak melakukan, tapi disebabkan amalan i'tikafnya itu Allah Ta'ala kurniakan, ya. Dalam sebuah hadis berkenaan i'tikaf ini, daripada Hazrat Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa sesungguhnya pada suatu kali semasa beliau beriktikaf dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki memberi salam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang sedang beriktikaf dalam masjid, ya. Dan dia pun datang dengan keadaan muka sedih. Sayyidina Ibnu Abbas pun tanya, apa yang menyebabkan kamu sedih ni? Kata, saya ada satu urusan yang hak yang saya tak dapat nak tunaikan kepada simpulan-simpulan, ya. Saya pun tak tahu dah buntu macam mana nak selesaikan masalah ni. Jadi sebab tu dia datang ke masjid, ya, dengan mengharapkan keberkatan penghuni kubur ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepadanya, boleh ke kalau saya pergi berunding dengan simpulan tu untuk selesaikan masalah kamu ni, boleh ke? Dia kata, kalau tuan sudi, alhamdulillah, terima kasih lah. Anak sepupu Rasulullah SAW, saudara sepupu Rasulullah SAW nak tolong saya, ya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas yang sedang dalam beriktikaf di dalam masjid bergegas pakai kasut dia, terus pergi keluar daripada masjid. Sehingga orang yang datang mengadu kesusahan tadi kata, Tuan tak ingat ke tuan tengah buat apa sekarang ni? Tuan tengah iktikaf, ya. Dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Maka terus Hazrat Abdullah bin Abbas pun berkata bahawa saya tidak tahu saya sedang buat apa. Saya tahu saya sedang beriktikaf, tapi
disebabkan peluang yang ada ni, ya, aku pernah mendengar penghuni kubur ni, yakni baginda Rasulullah SAW telah bersabda sedangkan masanya baru saja berlalu, sesiapa yang berjalan untuk menunaikan hajat saudaranya dan dapat menyempurnakan hajat tersebut adalah lebih baik baginya daripada beriktikaf selama 10 tahun. Sesiapa yang beriktikaf selama sehari kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan menjadikan penghalang di antaranya dan neraka sejauh 3 parit. Sedangkan 1 parit itu adalah lebih lebar daripada jarak antara langit dan bumi. Ini untuk orang yang beriktikaf 1 hari di masjid, Allah akan jauhkan dia daripada api neraka sejauh 3 parit, 3 khandak. Ya, 3 khandak daripada api neraka. 1 khandak jaraknya antara langit dan bumi. Sepenuh alam maya ni jarak dia daripada api neraka. Bayangkanlah kalau 3 khandak, 3 parit, Allah jauhkan kita daripada api neraka. Itu 1 hari iktikaf. Jadi Abdullah bin Abbas sanggup meninggalkan 1 hari iktikaf itu. Kalau iktikaf wajib disebabkan iktikaf dia kerana nazar, dia boleh qada bila-bila. Kalau iktikaf sunat, maka tak ada masalah, bukan benda wajib. Ya tak? Kalau iktikaf nafil pun bila-bila dia boleh buat. Jadi iktikaf ganjaran 1 hari 3 khandak. Tapi membantu, ya, menyelesaikan masalah seorang saudaranya itu, Allah Ta'ala akan beri ganjaran apa? 10 tahun pahala iktikaf. Jadi tuan-tuan yang mulia, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita peluang untuk kita meraih amal kebajikan, ya, dengan melihat keperluan-keperluan saudara-saudara kita di bulan Ramadan yang mulia ini, ya. Walaupun kita tak dapat beriktikaf di masjid, tapi kita berusaha untuk melihat keperluan-keperluan saudara-saudara kita yang begitu memerlukan, tunaikan hajat-hajat mereka. Allah akan memberikan kita ganjaran pahala 10 tahun pahala iktikaf. Kalau 1 hari iktikaf Allah jauhkan kita 3 parit daripada api neraka. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau kita Allah pelihara 10 tahun, ini 10 tahun punya pahala iktikaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfirullah li wa liwalidayya lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita dapat beramal insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum